Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk 9 dalam buku teks sejarah tingkatan 2. Okey, tajuk 9 tu kalau tengok buku teks dia pada muka surat 156. Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan. Okay, muka surat 156, Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan. Kemudian dalam tajuk ni dia bahagikan kepada dua subtopik. Subtopik pertama kita akan bincang tentang Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis pada muka surat 158. Kemudian subtopik yang kedua pula kita akan bincang tentang Negeri Sembilan. Jadi subtopik pertama kita akan bincang pasal 3 negeri, 3 kerajaan iaitu Kedah, Kelantan dan Perlis. Dan subtopik satu lagi kita akan bincang pula tentang Negeri Sembilan. Okay, kita mula dengan subtopik yang pertama iaitu Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okay, subtopik ni dia bincang tentang 5 aspek penting. Aspeknya apa? Kalau tengok muka surat 158, aspek pertama adalah sistem pemerintahan beraja. Okey, kemudian aspek yang kedua pula adalah adat istiadat. Okey, di muka surat 160. Aspek yang ketiga pula adalah perundangan di muka surat 162 di buku teks. Kemudian aspek yang keempat adalah pesuratan. Pesuratan di muka surat 164 di buku teks. Dan yang terakhir adalah kesenian pada muka surat 166 di dalam buku teks. Okey. Kita mula dengan sistem pemerintahan beraja, aspek pertama daripada Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okey, sistem pemerintahan beraja bagi gelaran pemerintah. Okey, gelaran pemerintah untuk Kerajaan Kedah dan Kelantan, okey, mereka guna sultan. Perlis pula guna raja. Okey, jelas? Kedah dan Kelantan guna sultan, Perlis guna raja. Kemudian macam mana mereka melantik pengganti pemerintah? Pengganti pemerintah hendaklah daripada keturunan pemerintah. Okey, pengganti pemerintah hendaklah merupakan seorang putera sultan ataupun raja daripada jurai keturunan pemerintah. Okey, kemudian daripada segi pentadbiran pula, bagaimana pentadbiran Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis? Okey, kita ada 3. Kalau tengok dalam buku teks, muka surat 159, kamu akan nampak piramid tu. Yang atas sekali adalah sultan dan yang bawah dia adalah pembesar dan bawah sekali adalah penghulu. Okey. Jadi sultan kat situ dia ada tulis dekat dalam kotak warna oranye tu, sultan. Okey. Cikgu dah ringkaskan dah poin dia. Yang pertama, sultan adalah ketua negeri. Yang kedua, sultan peranan dia adalah sebagai ketua agama Islam. Yang ketiga adalah sebagai lambang perpaduan rakyat. Kemudian pembesar pula. Pembesar peranan dia adalah sebagai pentadbir jajahan ataupun daerah. Dan penghulu pula, apa peranan dia? Dia adalah sebagai pentadbir mukim. Okay, selain pentadbir mukim, penghulu juga merupakan orang perantaraan rakyat dan pemerintah. Zaman dulu dia tak ada TV macam kita. Okay, dia perlukan kepada penghulu. Penghululah merupakan perantaraan antara rakyat dan pemerintah. Okey, kemudian kita pergi aspek yang kedua pula, adat istiadat. Okey, ada beberapa kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis ini ada beberapa persamaan lah daripada segi adat istiadat. Okey, yang pertama daripada segi majlis pemasyhuran pengganti. Okey, majlis kita nak isytiharkan pengganti. Okey, soalan selalu tanya, bilakah majlis pemasyhuran pengganti berlaku? Okey, ingat ya, majlis pemasyhuran pengganti disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan.
sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Okey, ada istiadat ni di muka surat 160 ya. Muka surat 160. Okey, majlis pemasyhuran pengganti disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Okay, itu adat yang pertama lah yang ditulis dalam buku teks. Kemudian yang seterusnya adalah istiadat pertabalan. Okay, untuk apa istiadat pertabalan ni? Okay, istiadat pertabalan ni bertujuan untuk memaklumi rakyat dan mengabsahkan kedaulatan raja. Okay, mengabsahkan ni maksudnya mengesahkan. Okay, istiadat pertabalan bertujuan untuk memaklumi rakyat dan mengesahkan kedaulatan raja. Boleh cari dalam buku teks, cuma cikgu tak ingat line ke berapa. Okey. Seterusnya, istiadat pertabalan ni, dia ada step-step dia. Okey, ada langkah-langkah dia. Okey, langkah yang istiadat pertabalan ni, yang pertama sekali apa yang berlaku? Okey, Al-Quran dan juga alat kebesaran dipersembahkan. Okay, yang pertama, step pertama adalah mempersembahkan Al-Quran dan alat kebesaran. Dan step kedua apa dia? Pemerintah yang dimasyhurkan hendaklah membaca watikah pertabalan. Okay, pertama, Al-Quran dan alat kebesaran dipersembahkan. Yang kedua, pemerintah yang dimasyhurkan hendaklah membaca watikah pertabalan. Dan ketiga, okay, pemerintah tu mengucup keris kuasa. Dan yang terakhir sekali, Menteri Besar mengetuai seruan Daulat Tuanku. Boleh jumpa ya di muka surat 160. Okey. Kemudian ada istiadat yang ketiga pula adalah penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Bila berlaku penganugerahan bintang dan darjah kebesaran ini? Pada hari sambutan keputeraan pemerintah. Dan kemudian ada istiadat satu lagi. Semua orang tahu pingat darjah kebesaran. Okey, boleh tengok juga di muka surat 160 macam mana rupa pingat tu. Okey, pingat Kelantan, pingat Kedah, pingat Perlis ada ditunjukkan di dalam buku teks. Okey, seterusnya perundangan. Di Kedah kita ada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman. Okay, di Perlis kita ada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis. Okay, di Kelantan pula kita ada Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Okay. Jadi daripada undang-undang ni kita dapat keluarkan ada 5 perkara lah. Yang pertama, penggantian pemerintah. Okey, penggantian pemerintah. Okey, orang yang ganti pemerintah hendaklah merupakan hendaklah daripada keturunan raja, seorang lelaki, Melayu dan juga Islam. Lelaki, keturunan raja, Melayu dan Islam. Ini dia punya syarat dia lah. Okey, kemudian daripada segi peranan sultan ataupun raja pula. Okey, sultan ataupun raja merupakan ketua negeri dan juga ketua agama Islam. Okey, sebelum cikgu lupa, perundangan ni di muka surat 162 ya. 162 di buku teks. Dan nota ni cikgu dah ringkaskan lah. Okey, kemudian yang ketiga adalah tanggungjawab sultan atau raja. Sultan atau raja dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa lain. Okey. Kemudian sultan atau raja juga berhak untuk memilih menteri besar. Okey, itu yang ketiga yang terkandung di dalam undang-undang itulah. Okey, yang keempat adalah perkara yang keempat yang terkandung dalam undang-undang adalah yang terkandung juga dalam undang-undang ialah Badan Penasihat Sultan atau Raja. Siapa Badan Penasihat Sultan atau Raja? Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Siapa ketua dia? Menteri Besar. Okey, apa tugas mereka? Untuk membantu mentadbir negeri. Okey, seterusnya ialah hak rakyat dalam pentadbiran. Okey, rakyat juga ada hak dalam pentadbiran. Okey, contohnya cikgu umur 24. Cikgu tinggal di Pahang, lahir di Pahang. Tapi cikgu nak jadi adun di negeri Perak. Boleh tak?
Tak boleh. Syarat pertama lepas tapi syarat kedua tak lepas. Ada 2 syarat. Yang pertama umur 21 tahun atau lebih. Okey, cikgu dah pas dah, cikgu umur 24. Yang kedua, tinggal dalam negeri baru layak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun adun. Jadi kalau cikgu nak jadi adun, cikgu kena jadi adun di dalam Pahang lah. Tak bolehlah dekat negeri Perak. Macam tu. Okey. Kemudian dekat dalam buku teks juga ada dinyatakan tentang undang-undang Islam. Okey, kerajaan Kedah ada mengeluarkan enactment zakat. Kelantan pula ada mengeluarkan enactment dan perkeliling berkaitan undang-undang jenayah Islam dan juga busana cara Islam. Busana tu apa? Busana tu adalah pakaian. Pakaian cara Islam macam mana? Jadi Kelantan memang undang-undang jenayah memang daripada dulu sampai sekarang lah memang memperjuangkan undang-undang Islam lah. Jadi waktu zaman ni dia dah keluarkan dah enactment dan perkeliling berkaitan undang-undang jenayah Islam dan juga busana ataupun pakaian cara Islam. Kemudian ada juga diceritakan tentang hukum maksiat di Kelantan. Okey, diceritakan tentang undang-undang hukum maksiat di Kelantan. Okey, benda ni famous juga. Okey, soalan selalu tanya. Okey, apakah yang terkandung dalam undang-undang hukum maksiat di Kelantan ni? Ada 2 benda. Pertama, dia melarang perbuatan laga lembu. Dan yang kedua, dia melarang persembahan menora. Okey, menora ni adalah satu jenis tarian yang mengandungi unsur-unsur Buddha. Jadi sebab itulah dia dilarang. Okey, kemudian aspek yang keempat adalah persuratan. Okay, kalau tengok dalam ni, kalau tengok dalam buku teks, persuratan adalah di muka surat 164. 164. Okey, dalam persuratan ni ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 6. Ada 6 jenis persuratan. Okay, kalau tengok yang sebelah kotak yang persuratan tu adalah penulis dia siapa. Ada yang tidak ditulis penulis kerana tak tahu siapa penulis dia. Sampai sekarang tak diketahui siapa penulis dia. Okay, dan sebelah lagi kotak tu cikgu tulis tu, sebelah lagi kotak adalah cerita ataupun kisah persuratan tu. Apa yang terkandung dalam persuratan tu? Jadi yang pertama adalah Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Muhammad Hassan. Okay, cerita tentang apa? Tentang sejarah Istana Kedah dan pentadbiran Perlis. Kemudian cerita tentang pengasasan dan senarai pemerintah. Kemudian pembukaan ibu kota. Kemudian alat kebesaran. Kemudian pengislaman pemerintah. Banyak dia cerita dalam ni. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah yang ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Muhammad Hassan. Seterusnya, Hikayat Merong Mahawangsa, tak tahu siapa penulis dia. Kisah dia tentang apa? Tentang pengasasan kerajaan Kedah, tentang pembukaan kota pentadbiran dan kemudian tentang pengislaman pemerintah. Seterusnya, Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh Wan Yahya. Tentang apa? Tentang kronologi, Salasilah kan? Tentang kronologi jurai pemerintah. Kemudian tentang apa lagi? Dia memaparkan perkembangan ekonomi dan juga pentadbiran kerajaan. Syair Sultan Maulana pula. Okey, tak tahu siapa penulis dia juga. Okey, tentang apa? Dia tentang kisah perang tentera Kedah. Sewaktu pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Okey, tentang kisah perang tentera Kedah pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Okey, seterusnya Hikayat Seri Kelantan. Tidak diketahui juga siapa penulis dia. Tapi hikayat ni tentang siapa, tentang apa? Tentang kisah pemerintahan negeri Kelantan sejak zaman Cik Siti Wan Kembang, Puteri Saadung dan juga Raja Abdullah. Dan yang terakhir adalah Detik-detik Sejarah Kelantan yang ditulis oleh Saad Syukri. Cerita tentang apa? Cerita tentang sejarah pengasasan Kelantan dan juga peristiwa penting pemerintah. Okey, dan yang terakhir untuk subtopik ni adalah kesenian. Okey,
Mereka ketiga-tiga kerajaan ni dia ada yang memiliki ciri yang sama lah daripada kesenian. Okay, yang pertama adalah seni ukir. Seni ukir asalnya sebelum Islam datang dia bermotifkan haiwan. Seni ukir ni adalah diukir haiwan. Tapi bila Islam datang, Islam tak kasih kita lukis haiwan ataupun benda hidup. Jadi dia digantikan dengan motif alam macam bunga, pokok, bersesuaian lah dengan Islam, dengan hukum Islam. Kemudian aspek kesenian yang kedua adalah seni bina. Kalau tengok dalam buku teks, kesenian di muka surat 166, dia ada tunjuk gambar lah seni bina macam mana. Tebal layar berbentuk V terbalik, bermotifkan alam, hiasan matahari dan ukiran tebuk, muka surat 166 ya. Dan juga tiang dari hasil hutan tempatan, dan tiang tu tahan dengan perubahan cuaca. Okay, seterusnya adalah seni pertukangan dan barang perhiasan. Okay, yang adalah di tiga-tiga kerajaan ni, emas, perak, keris. Okay, semua orang tahu yang ni kan. Okay, seterusnya seni kraft tangan. Seni kraft tangan contohnya apa? Contohnya anyaman tikar, bakul rotan, wau dan batik. Okay, seterusnya adalah seni persembahan. Okay, seni persembahan, di Perlis kita ada awang batil. Awang batil tu apa maksud dia? Awang batil itu adalah penglipu lara. Okay, di Perlis lah, famous lah awang batil ni. Awang batil ni apa? Awang batil adalah penglipu lara. Kemudian kita ada wayang kulit. Wayang kulit juga kita kategorikan dia sebagai warisan tidak ketara. Warisan tidak ketara tu apa? Benda yang kita tak boleh sentuh. Macam wayang kulit lah. Warisan ketara contoh dia macam mana? Warisan ketara contohnya macam museum, jurnal. Itu warisan ketara, benda yang kita boleh sentuh. Warisan tidak ketara kita tak boleh sentuh lah. Benda tu macam wayang kulit. Okay, seterusnya seni persembahan yang seterusnya adalah mek mulung. Mek mulung ni apa? Mek mulung ni adalah satu teater tradisional di Kedah. Dan yang terakhir sekali adalah seni silat.